masih lagi terbuka besar. Apa dia? Disebut tawakal pada Allah. Di saat mana masjid ditutup, kita kena ingat. Saat mana masjid ditutup, kuliah dah tak boleh dah dibuat di masjid. Di saat mana tak boleh nak bergerak, tak boleh, tak ada jalan dah dalam hidup kita ni, masih ada lagi jalan doa kita dengan Allah. Jalan doa kita dengan Allah, angkat tangan, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, dengan nama kamu ya Allah, aku bergantung dan berharap pada kamu ya Allah. Mulut kita sebut demikian, penuh keikhlasan. Waktu mana orang bagi tahu penyakit ni dah tak ada jalan dah, stage yang keempat dah dalam hidup, di saat itu mulut kita kena sebut pada setiap mana orang datang pada kita, macam mana keadaan kamu dah stage yang keempat ni, kamu nak makan apa, nak buat apa lagi, kamu nak jalan ke mana lagi. Kita sebut tak. Tawakal aku hanya untuk Allah. Kita sebut demikian. Tawakal, bergantung kita di saat mana kita berusaha segala segenap penjuru dalam hidup. Lalu Allah kata, wada'adzahum, tinggalkanlah celaan mereka, segala tipu daya mereka, segala perancangan mereka, kita jangan peduli lagi. Tapi kita kena buat apa dia? Tawakal aku mesti tinggi dengan Allah. Bergantung aku mesti besar pada Allah. Sebab tu saya sebut banyak kali kan, jangan bergantung sesama makhluk, jangan. Siapa yang bergantung sesama makhluk, dia akan kepenatan dalam kehidupan dia. Jangan bergantung. Hidup ni bergantung kepada Allah yang besar, pada diri kita ni. Hidup kita ni, kan kita sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulut kita sebut, sembahyang aku, puasa aku, zakat aku, haji aku, kemudian kehidupan aku, segala benda yang aku buat dalam hidup aku ni, segala amal ibadah aku, semuanya lillahi rabbil alamin. Ini kita kena ingat benda demikian dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin ni Allah ajar demikian, wa tawakkal 'ala Allah. Dan kamu kena ikatkan simpulan kamu tu dengan Allah. Kuat hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita ni tak kuat hubungan dengan Allah. Orang kita bila dah terdesak baru nak cari Allah. Sebab tu dalam hidup kita ni Allah pesan dah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kamu mengenali Allah waktu mana kamu senang, Allah akan kenal kamu waktu mana kamu susah. Tapi janganlah kita waktu mana susah baru kita nak cari Allah. Orang kita ni pelik, bila dah sakit dah baru dia nak cari ustaz, baru dia nak cari para doktor, baru dia nak cari. Waktu mana dia belum sakit, dia tak kenal pun ustaz, dia tak kenal pun doktor, dia tak kenal pun agama dalam hidup dia. Yang menyebabkan waktu tu baru kita nak cari Allah. Dah terlambat bro, dia panggil demikian. Dah terlewat dah dalam hidup kita. Jangan kita dah sampai kita dah terdesak dah baru dah peringkat kita dah tak boleh nak cari jalan dah, baru kita nak cari Allah. Di saat itu silap dalam hidup kita. Baru nak baca Yasin, terangkak-rangkak nak baca Yasin. Baru nak bangun tahajud malam. Di saat mana kita dah tergadah dah dalam hidup, memang tak boleh pergi dah dalam hidup kecuali hanya dengan Allah saja. Baru di waktu itu kita nak cari Allah. Allah tak larang, tapi nak sebutnya kamu ni tak kenal Allah waktu mana kamu senang dahulu. Antuknya kamu kenal Allah waktu mana kamu senang. Rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, gaji besar. Waktu mana kita gaji besar, waktu mana kita rumah hebat, kenderaan mewah, kita tak kenal Allah pun dalam hidup kita. Kita ingat Allah nak kenal kita waktu mana kita susah, kita terdesak, baru kita nak kenal Allah di waktu itu. Dah terlambat dah dalam hidup. Jangan sampai peringkat demikian dalam hidup kita. Waktu mana Allah bagi pada kita ni ada pasangan hidup, Allah bagi pada kita anak-anak zuriat yang baik, Allah bagi pada keluarga kita keluarga yang saleh dan juga salihah, Allah bagi pada kita ni rezeki-rezeki yang tambah dalam hidup. Waktu tu jangan lupa Allah. Jangan kita lupa Allah. Bila kita lupa Allah waktu tersebut, waktu mana kita susah, bila Allah tarik segala nikmat-nikmat dalam hidup kita, baru kita nak cari Allah. Memang payahlah doa kita nak didengari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat pun menyampah nak mengaminkan doa kita. Mereka kata, "Hai, sekarang baru nak berdoa. Dulu waktu mana kamu kaya, dahulu kamu tak berdoa pun. Waktu mana kamu sihat, dahulu kamu tak berdoa pun. Main lagi enjoy dengan karaoke, bukan main lagi enjoy dengan joget, lari dan sebagainya. Seronok kamu. Waktu mana kamu susah macam ni baru nak cari Allah dalam hidup kamu. Lambat bro," katanya malaikat. Malaikat sebut demikian. Nak amin pun payah.
pada orang-orang yang sedemikian rupa. Salah satu nikmat yang dikurniakan pada umat Islam adalah apabila diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang di antara nikmat yang besar yang perlu kita rasa syukur dalam hidup kita. Sebagai Nabi dan juga Rasul yang terakhir dengan perutusan para Rasul itu, orang Islam mengetahui perkara yang perlu dilakukan dan perkara yang tidak boleh dilakukan. Ini dalam hidup kita ni. Bila kita ada Rasul, Rasul bagi tahu pada kita. Yang ni buat, yang ni jangan buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita. Segala benda yang kita buat mesti kita tanya, Rasulullah suruh buat macam mana? Rasulullah suruh buat macam mana? Kalau Rasulullah ada, lau kana bainana al-habib. Kalau Rasulullah ada dekat dengan diri kita kan, Rasulullah nak kata macam mana pada diri kita? Ni perangai orang mukmin. Orang mukmin dia kena tanya, kalau Rasulullah ada, kalau Rasulullah bersama dengan kita, macam mana kita akan dapat nikmat itu? Apa yang akan membawa kepada keselamatan mereka di dunia dan di akhirat, dan apa yang membawa kecelakaan pada mereka di dunia dan di akhirat. Rasulullah ajar pada kita contoh suri tauladan yang hebat, bukan saja daripada sudut pemikiran Rasulullah saja, tidak, bahkan daripada sudut pelaksanaan kehidupan seharian Rasulullah. Contoh Rasulullah ni bukan pada fikrah saja, tidak, tapi Rasulullah tunjuk dengan cara makan, cara minum, cara bergurau senda, cara hidup Rasulullah. Semua Rasulullah tunjuk dalam kehidupan kita seharian ini. Kita boleh mengambil dan mengikut contoh bagaimana cara Nabi SAW beribadah. Kalau kita nak beribadah, kita boleh contoh Rasulullah. Kasih sayang baginda terhadap orang-orang miskin dan sebagainya, sehingga baginda menjadi uswatun hasanah yang tidak ada pada ajaran yang lain kecuali ajaran Islam. Islam je mengajar. Kalau kamu nak ikut contoh, contohilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, jangan ikut contoh yang disebut dengan orang tu, orang ni dan sebagainya. Tapi contoh hidup ni siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada insan yang lain yang lebih hebat sekalipun, kamu rasa kagum kamu dengan apa dia penerjun yang kita rasa terjunan dia hebat, daripada ketinggian itu terjun air tak merecik. Misal contohnya, kita rasa hebat dengan terjunan dia, tak boleh lawan dengan hebatnya cara didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa kagum dengan apa dia, ni orang yang mengayuh basikal laju di atas trek. Kita rasa kagum dengan penyanyi-penyanyi yang suara dia gemersik. Kita rasa demikian, tak boleh lawan dengan kagumnya, hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa kagum dengan kekayaan seseorang. Tengok rumah orang tersebut, Allah senyum. Tengok rumah orang tersebut, perabot dia, ui, kita sebut demikian. Ui kita ni. Bila kita tengok orang, rumah-rumah dia, kenderaan dia, anak-anak dia, lawa-lawa cantik-cantik, tak boleh lawan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah uswatun hasanah yang terbaik. Inilah salah satu nikmat yang dikurniakan kepada orang yang beriman. Hal ini diungkap dalam firman Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Telah dianugerahkan oleh Allah kepada orang mukmin. Idz ba'atha fihim rasula. Ketika mana diutuskan di kalangan mereka tersebut rasul. Kami utuskan pada mereka rasul min anfusihim, di kalangan kamu sendiri. Manusia je, Rasulullah ni manusia sendiri. Yatlu alaihim ayati. Kalau mana dibaca ayat-ayat Quran Karim padanya, yang menyebabkan wa yuzakkihim, menjadi membersih jiwa-jiwa manusia. Bila kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersih jiwa-jiwa kita. Wa yuallimuhumul kitab. Bukan sekadar itu, Rasul tu diajar pada kamu segala pepanduan dalam kitab Al-Quran Karim. Wal hikmah, menjadikan kamu cerdik. Bila kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kalaulah tidak itu, kamu akan berada dalam keadaan kesesatan yang nyata dalam hidup kamu. Ayat ni menggambarkan pada kita bahawa sering terjadi kesesatan dalam kalangan orang yang berilmu, yang mana ucapannya seperti tidak menggambarkan keislamannya. Kadang-kadang berlaku di kalangan kita. Orang kita dikagum dengan selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini membawa kepada kemarahan orang Islam lain apabila mendengar ucapannya. Oleh hal yang demikian, perkara ini membuktikan bahawa jika seorang itu tidak istiqamah dengan ilmunya, walaupun setinggi mana sekalipun,
maka mereka akhirnya menjadi orang yang sesat dalam kehidupan. Kadang-kadang kan orang kita ni kagum. Aku ada PhD lah, dia sebut. Aku doktor lah, aku profesor lah, aku beginilah, dia kagum. Nabi Muhammad, kita letakkan demikian. Nabi Muhammad, Nabi suruh kagum dengan yang macam tu ke? Tak, bukan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kekaguman kamu bila kamu boleh hidup dengan Islam. Bila kamu boleh ikut segala perintah Allah. Bila kamu boleh ikut dengan segala perintah Allah, barulah kamu kena rasa bangga. Alhamdulillah, aku ikut syariat Allah. Aku ikut perintah yang dibawa oleh Rasulullah. Tu baru betul nak kagum dalam hidup. Ni tiba-tiba kagum dengan benda yang tak patut dikagumi. Orang kita kan kagum dengan ilmu, kagum dengan harta, kagum dengan kecantikan, kagum dengan kemewahan, kagum dengan yang demikian. Tak ada. Islam tidak mengajar kekaguman dengan cara demikian. Tapi Islam kagum bila kamu benar-benar boleh ikut segala perintah Allah. Bila kita boleh semua ikut perintah Allah, berbangga kita. Alhamdulillah, aku boleh ikut perintah Allah. Aku tak perlu, tak kisah pun apa yang ada, yang orang lain sibuk nak tunjukkan diri dia, ada yang tu, ada yang ni dan sebagainya. Tapi Islam tak ada. Ada manfaat dalam hidup dia. Sesungguhnya Rasulullah adalah Rasul yang terakhir diutuskan oleh Allah untuk menjalankan tugasan ini. Kerja dia mubasyiran wa nadhira, sehingga di hujung tu Allah Subhanahu wa taala sebut wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bertawakkallah kamu kepada Allah, memadailah Allah sebaik-baik penjaga, sampai pada muka surat 123 dalam kitab ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesempatan yang terbaik ini. Terima kasih di atas peluang yang kita ada pada petang yang baik ini. Mudah-mudahan para hadirin sekalian boleh sama-sama mendapat manfaat dan saya dapat manfaat bersama. Dan jangan lupa insya-Allah pada 10 hari bulan nanti, pada malam 10 hari bulan nanti kita akan bersama dalam program pengijazahan ayat ru'yah. Tuan-tuan sekali lagi ya, kita akan hari Khamis malam Jumaat ini, tuan-tuan duduk depan YouTube, depan Facebook ataupun depan TikTok ataupun depan Instagram. Kita akan ada program pengijazahan kali yang kedua, pendirian diri keluarga dan kerjaya. Kita akan sama baca-baca. Kita akan baca ayat-ayat ru'yah bersama. Yang tuan-tuan nak pada kitab ni, tuan-tuan boleh hubungi terus talian 019-577-6306. Yang dah ada dah kitab ni, boleh buat amalan sekarang. Boleh dah buat amalan pagi petang, buat amalan-amalan yang baik dalam hidup kita. Kemudian yang kedua tuan-tuan, kami masih lagi melaksanakan Cakna Asnaf. Cakna Asnaf ni maknanya kita pada PKP yang lepas kita telah edar lebih kurang 4,000 kit yang telah diedarkan. 4,000 kit yang telah kita edarkan pada mereka-mereka yang susah. Dan saat ini kalau tuan-tuan nak sama-sama menyumbang, tuan-tuan boleh terus ke Matan Center melalui akaun yang terdapat ini sendiri insya-Allah. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, kita masih lagi mengumpulkan bagi mereka yang nak buat korban dan akikah. Bersama dengan saya insya-Allah ibadah korban pada tahun ni. Mudah-mudahan dia akan, tuan-tuan boleh terus ke talian 014-8111-32. Kemudian dalam masa yang sama kita sedang bungkus nasi-nasi, dan kita telah agih-agihkan nasi bungkus ini kepada frontliner dan juga orang-orang susah. Hari ini tadi saya sempat agihkan juga pada frontliner di kalangan polis dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama kita akan bawa manfaat bersama insya-Allah. Tuan-tuan jangan lupa untuk sama-sama mewakafkan. Kita sedang mencari pewakaf untuk mewakafkan bangunan ini. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan share kuliah-kuliah yang ada ni. Pakak-pakak share, kemudian pakak-pakak maklumkan kita kuliah kita setiap hari pada pukul 10.30 pagi. Kemudian dalam masa yang sama pukul 3 petang. Kemudian dalam masa yang sama juga pada 8 malam insya-Allah. Beginilah tiap-tiap masa yang tuan-tuan ada, dan mudah-mudahan kita akan dapat manfaat bersama. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Dan insya-Allah malam ini sekali lagi tuan-tuan boleh buka, nanti kita akan ikuti bersama dalam kuliah-kuliah. Siri malam kita akan cerita mengenai pada mahsyar, suasana di mahsyar dan keadaan yang berlaku di mahsyar. Sambungan daripada kematian sampai ke mahsyar Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah rahmati kita bersama. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين كنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندق مع